Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia tingkatan 5. Okay, hari ini kita nak belajar dua subtopik sekali ya sebab minggu depan kamu dah start exam. Okay, so saya nak ajar kamu terus kepada pengekstrakan logam daripada bijihnya, satu. Kemudian cikgu nak akan masukkan pengaratan. So, seperti biasa, get ready with your class point. Okay, class point kita ada dua hari ni ya, dua kod yang berbeza. So, masuk yang kod ini dulu. Okay. So, pengekstrakan logam daripada bijihnya adalah bab 1.5, subtopik 1.5 di dalam bab 1. Okay, apa yang akan kamu belajar dalam bab ini? Okay, yang pertama, kita akan menjelaskan pengekstrakan logam. So, cikgu akan lajulah sebab kamu dah belajar. Tak silap saya, start daripada bab ini yang cikgu take over. Betul? Daripada start yang ini yang cikgu ajar kamu lah. So, menjelaskan pengekstrakan logam daripada bijihnya. Macam mana kita nak ekstrak daripada proses fotosintesis, elektrolisis. Okay, kemudian kita nak menjelaskan pengekstrakan logam daripada bijihnya melalui proses penurunan oleh karbon. So dekat sini kita ada reduction. Proses penurunan. So, dua benda ini sahaja. Okay. Kita lihat yang pertama adalah pengekstrakan logam. Okey, pengekstrakan logam. So, adakah kamu tahu bahawa apa untuk pengekstrakan logam, dia lebih kepada proses elektrolisis di dalam keadaan lebu. Contohnya kita macam mana? Di alam kita, di alam semula jadi kita ni terdapat emas, dapat biji besi, kita ada biji aluminium. Dia dah bercampur, dia dah bertindak balas dengan oksigen sebab oksigen di sekelilingnya dia telah ada oksida. So, dia dah bertindak balas dengan oksigen. So, bagaimana kamu nak keluarkan bijihnya itu daripada dia punya sebatian? Bila dia dah bertindak balas dengan oksigen. So, kita akan menggunakan dua kaedah iaitu yang pertama elektrolisis. Elektrolisis ni untuk logam yang lebih reaktif daripada karbon. So, nanti cikgu akan tunjuk bagaimana list untuk ingat tak siri kereaktifan logam yang cikgu ajar hari tu. So, siri kereaktifan logam yang hari tu kita apply di dalam pengekstrakan logam. Yang kedua iaitu penurunan oleh karbon. Penurunan oleh karbon ini untuk logam. Logam yang kurang reaktif daripada karbon. Logam yang kurang reaktif daripada karbon. So, ini adalah contoh-contoh. Contoh-contoh logam dan biji yang ditemui secara semula jadi dekat alam kita. Emas, biji besi dan aluminium. So macam mana kita nak ekstrak emas itu? So, yang pertama, kita gunakan proses pengekstrakan. Saya nak tunjukkan kamu bagaimana proses pengekstrakan aluminium daripada aluminium oksida. Aluminium kalau kat dalam alam semula jadi kita, dia dah bertindak balas dengan oksigen. Dia akan dapat aluminium oksida. Mana pen cikgu? Aluminium oksida. Bila dia tidak balas dengan oksigen, ini bermaksud dia sudah bertindak balas dengan oksigen akan menjadi aluminium oksida. Aluminium oksida. So, kita nak keluarkan aluminium ini sahaja daripada sebatian dia. Bagaimana? Kita nak aluminium saja. So, inilah proses pengekstrakan aluminium oksida. So, di sini adalah dalam industri lah. So, karbon yang anod yang digunakan adalah anod karbon. Di sini dikelilingi oleh lapisan keluli dan katot dia adalah katot karbon. So, sama. Nampak tak? Dua elektrod yang sama. Ini proses sel kimia ke elektrolisis? Dua elektrod yang sama. Cikgu dah ajar dah minggu lepas. Dua elektrod yang sama, kita panggil dia sebagai elektrolisis. Siapa yang tak datang, yang tak hadir minggu lepas dalam online, tolong tengok video cikgu, YouTube cikgu. Sebab sel elektrolisis amat penting. Kalau cikgu kata penting, tolong tengok. Cikgu no spot question I will given to you. Cikgu tak akan bagi. So, kamu kena usaha sendiri. Tengok apa yang kamu masih lagi ketinggalan. InsyaAllah kamu akan berjaya. Kemudian kita akan panggil dia. Campuran elemen oksida ni kita akan campur dengan Na3AlF6. Ini yang kita panggil dia sebagai cryolite.
Okey, nanti bila kita melakukan proses elektrolisis di sini, okey, leburan aluminium yang dah diekstrak tadi, dia akan dikeluarkan ikut bawah ini. Okey, ikut bawah ni. So, apakah yang akan berlaku dekat sini? So, you know that, okey, untuk proses elektrolisis untuk peleburan. Okey, untuk peleburan. So, sekiranya dia mengandungi aluminium oksida. Okey, so ion. Apakah, tolong senaraikan cikgu, apakah ion yang terdapat dalam aluminium oksida? So, kita dapati dia ada ion aluminium dan ion oksida. Betul? Ion aluminium dan ion oksida. Aluminium cation. Ion yang bercharge positif. Ion yang bercharge positif dia akan pergi ke katon. Nampak? Okey. So, oksida. Oksida adalah anion. Anion dia akan pergi ke anon. Nampak tak? Dia akan pergi ke anon. Apa yang berlaku? Cikgu dah cakap. Okey, hari tu cikgu dah cakap. Okey, ion aluminium. Okey, kita tengok sini. Ion aluminium nanti. Okey, bila dia berada di katod. Okey, bila dia berada di katod, keupayaan dia untuk menerima elektron. Untuk menerima elektron. Maksudnya apa? Proses apa dekat sini? Proses penurunan. So dekat sini adalah proses penurunan. Maksudnya, bab yang ini kita aplikasikan mengenai pengetahuan kita dalam sel kimia, dalam sel elektrolisis. Sebab itu, siapa yang masuk kelas hari ini, dia blur. Sebab apa? Dia tak belajar yang minggu lepas tu. Minggu lepasnya. Bahaya ya. Sebab itu cikgu kata keep in touch with me. Kamu sentiasa bersama dengan saya. Kalau ketinggalan, tolong tengok balik YouTube cikgu. InsyaAllah kamu akan berjaya. Okey, so di sini ion aluminium akan menerima elektron untuk menjadi logam aluminium. So sini, logam aluminium ni, okay, leburan aluminium dia akan mengalir melalui yang ini. Di sini. Dia akan mengalir dekat sini. Bagaimana pula dengan anion? Okey, anion dekat sini kita pilih dia adalah oksida. Sebab ada satu je, Ma. Ingat tak? Minggu lepas kita belajar mengenai leburan dan aqueous. Aqueous ada unsur air, H2O. Ini bermaksud dia ada tambahan ion iaitu ion hidrogen dan ion hidroksida. Tetapi ini adalah leburan. Leburan it is a pure. Dia adalah asli. Dia adalah tulen daripada dia punya biji tu. Contoh dia adalah aluminium oksida. So ada dua sahaja ion. Anion satu, cation satu. Okey, di sini anion di sini dia akan menermakan elektron. Okey, sebab dia lebih negatif. Kalau kamu lihat dalam nilai E note, dalam nilai E note, nilai oksigen, oksida ini lebih negatif. So, bila dia lebih negatif, dia berupayaan untuk mendermakan elektron. Okay, bila mendermakan elektron, maksudnya that is a strong reducing agent. Ejen penurunan yang kuat. Okey. So, bila dia ejen penurunan, ini bermaksud dia akan mengalami proses pengoksidaan. Maka terbentuklah molekul oksigen. Wujudlah molekul oksigen. Nampak ya? Molekul oksigen akan terbentuk dekat sini. So, nanti kamu akan dapati gelembung-gelembung gas akan terhasil. Logam aluminium yang terekstrak tadi, dia akan keluar melalui saluran ini. So, ini adalah proses pengekstrakan. Kenapa kita kena letak Na3ALF6 ni? Kita panggil dia kryolit. Sebab apa? Soalan ni kerap sangat keluar. Soalan ni kerap sangat keluar. Kenapa? Yang pertama, kryolit digunakan, untuk merendahkan takat leburan aluminium. Ni apa ni? Campuran aluminium oksida. Merendahkan takat lebur aluminium oksida.
Okey, so kena ingat ya, catatlah di mana-mana, dalam buku kamu dah ada tulis dah sebenarnya. Okey, so ini pula adalah biji, bagaimana pengekstrakan, okey, melalui proses penurunan oleh karbon. Okey, yang ini adalah relau bagas. Okey, cikgu tak payahlah cerita banyak-banyak. Kita ada 3 zon dekat dalam relau bagas ni, zon 1, zon 2 dan zon 3. Okey, dekat sini, okey, setiap zon ni ada tindak balasnya. Okey, di dalam tindak zon ni ada tindak balasnya. Okey, kita sekarang yang ini adalah untuk pengekstrakan biji besi. Kita nak biji besi ni sahaja. So dia akan campurkan arang kok dan kalsium karbonat dekat dalam sini nanti. So, jom kita lihat bagaimana proses ini berlaku. Okey, sebenarnya cikgu tak payah terang dah. Kamu dah belajar yang ini. Cikgu masa bersemuka cikgu dah ajar. It's okay, cikgu akan terangkan one by one. Okey, yang pertama. Arang kok. Okay, biji besi. Arang kok. Okay, arang kok. Okay, iaitu karbon dekat sini. Dia akan bertindak balas dengan oksigen daripada udara panas. Okay, udara panas dekat mana? Okay, udara panas yang dekat Allahuakbar. Okay, udara panas adalah yang dekat sinilah. Okay, udara panas kat sini nampak tak? Nampak tak ada udara panas yang masuk kat sini? Okay, yang ini kita nak cerita tentang zon 1 dulu. Okay, dia akan bertindak balas dengan udara panas dekat sini. Dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Okay, dekat sini, okay, tindak balas ini kita panggil dia sebagai tindak balas redox. Sebab apa? Sebab dia ada tindak balas penurunan dan pengoksidaan. Okey, dan tindak balas exothermic. Bila cikgu cakap tentang exothermic, apa yang kamu belajar dalam exothermic? Membebaskan haba. Okey, membebaskan haba. Okey, dekat dalam relau ni, suhu dia je dah zon 1 ni 1600 Celsius. Okey, kita pergi kepada zon 2. Okey, yang karbon dioksida yang terbebas yang tadi, dia akan bertindak balas dengan arang kok lagi. So, dia akan menghasilkan karbon monoksida. Okey, karbon monoksida sini, dia adalah ejen penurunan. Apa pula kat belakang? So nanti kamu akan tengok kat bawah nanti ya, bagaimana dia berfungsi sebagai ejen penurunan. Okey, untuk tindak balas berikutnya. Nampak? So untuk tindak balas berikutnya. Okey, tindak balas ini pun kita panggil yang ini tadi exothermic. So sekarang untuk zon 2 kita panggil dia sebagai endothermic. Okey, endothermic. Okey, dan menurunkan suhu pada zon 2. Okey, pada zon 3 pula, karbon arang kok tadi dia akan bertindak balas dengan karbon monoksida, okey, yang mana berfungsi sebagai ejen penurunan dan menurunkan ferrum 3 oksida atau biji besi. Okey, biji besi kita nak ekstrak besi daripada ferrum oksida ni. Kita nak ferrum sahaja. Kita tak nak oksigen. Macam mana? Inilah prosesnya. So, kita akan menggunakan di sini karbon monoksida. Okay, yang pertama kita tindak balaskan dulu dengan karbon arang kok. Kemudian ferrum oksida tadi kita akan tindak balaskan dengan karbon monoksida. So, di sini kalau kamu lihat, ferrum 3 oksida dia akan diturunkan menjadi ferrum. Dia akan diturunkan menjadi ferrum. So, dekat sini ferrum akan terenap dekat relau bagas. Okey, enapan besi terbentuk di dasar relau bagas yang ini. Leburan besi. So, dia akan terenap dekat bawah. Okey, kemudian pada suhu yang tinggi, kalsium karbonat akan terurai. Okey, dekat sini campuran tadi pun cikgu cakap dia akan masukkan kalsium karbonat. Okey, yang mana kalsium karbonat tadi dia akan terurai dan membentuk kalsium oksida dan karbon dioksida. Okey, benda asing dalam biji besi seperti silikon 4 oksida bertindak balas dengan kalsium oksida. Okey, yang ini untuk membentuk sanga atau kalsium silikat. So, tak berapa nampak kan? Sebab dia dah terhidden dengan toolbar kat sini. Kamu boleh rujuk kepada buku kamu ya. Okey, dekat sini kalsium oksida bersifat base. Okey, dia akan menetralkan silikon oksida, okey, yang bersifat asid. Okey, tindak balas ni sangat penting ya. So, kenapa cikgu kata penting? Sebab kita nak asingkan benda asing dalam biji besi. Dia ada benda asing. Dia ada benda asing tu apa? Benda yang lain selain daripada campuran bahan tersebut. So, dekat sini kita nak asingkan benda asing tadi, okay, daripada leburan besi, dan perbezaan ketumpatan menyebabkan sanga berada di lapisan atas leburan besi dan memudahkan proses pengasingan. Okay, so sanga tadi dekat mana? Dia akan pergi, okay, sanga tadi dia akan
berada di atas leburan besi, so dia akan terkeluar. So, sanga ni maksudnya benda asing lah. Okay, benda asing yang kita keluarkan daripada biji besi tadi. Okey. So, kemudian bagaimana pengekstrakan menggunakan logam yang lebih reaktif? Yang tadi kita gunakan karbon. Yang ini kita gunakan karbon. Okey, yang ini kita nak gunakan logam yang lebih reaktif. Okey, kamu tengok buku teks kamu. Okey, buku teks kamu, kamu ada siri kereaktifan logam. Okey, ini siri kereaktifan logam yang cikgu ajar hari tu. Kalau nak makan, Ali, tak ada. Zainal, Fera suka pergi curi anggur Australia. Okay. So, ini logam kita. So, karbon di mana? Karbon di antara Ali dengan Zainal. Karbon berada di antara Ali dan Zainal. Okey. Untuk logam yang sangat reaktif, okay, contohnya kalium, natrium, magnesium dan aluminium. So, cara yang terbaik adalah kamu mengekstrak logam itu daripada bijinya secara elektrolisis. Okay, kita lakukan elektrolisis macam yang tadi cikgu tunjuk tadilah. Okay, kemudian kalau di antara zinc dengan plumbum ini kita panggil dia logam sederhana reaktif. So, cara yang terbaik adalah mengekstrak logam daripada bijinya adalah proses penurunan oleh karbon. Maksudnya nanti zinc nanti, contohnya zinc oksida, kita tindak balaskan dengan karbon. Sebab apa? Karbon ini lebih reaktif, so dia boleh kick zinc daripada oksida dia. Begitu. So, kita boleh gunakan proses penurunan oleh karbon. Yang ini kalium, natrium, magnesium, aluminium, proses apa? Elektrolisis. Okay, bawah dia Zainal sampai pergi plumbum ini kita akan pergi kepada proses penurunan oleh karbon sebab karbon lebih reaktif. Tetapi untuk kuprum dengan merkuri dekat sini dia adalah suatu contoh logam kurang reaktif. So dekat sini kita hanya buatkan pemanasan langsung dengan udara. Kita panaskan dia sahaja. Okay, kemudian untuk argentum dengan aurum, logam ni tidak reaktif. So dia wujud dalam bentuk unsur sahaja. Okey. So dekat sini ini adalah tindak balas. Termit ini adalah proses. Okey, contohnya ferrum oksida. Okey, nampak ni? Ferrum oksida. Ferrum kat mana? Ferrum dekat kalau nak cakap kat sana. Okey, ferrum kat sini. Okey, sekarang ni aluminium. Aluminium dekat atas ferrum. Okey, boleh tak aluminium ni kita nak kick keluar ferrum daripada ferrum oksida ni? Boleh tak? Okey, kamu tengok dulu. Aluminium lebih reaktif berbanding dengan ferrum. Ini bermaksud aluminium boleh mengeluarkan ferrum daripada bijinya sini. So, nanti ferrum keluar, dia akan jadi besi. Kemudian aluminium nanti dia akan bertindak balas dengan oksigen. Sebab tu jadi aluminium oksida. Tetapi, contohnya cikgu buat satu lagi contoh. Contohnya cikgu tindak balaskan aluminium oksida dengan ferrum. So, kamu tengok sini ferrum. Ferrum dekat bawah, aluminium dekat atas. Kita nak ferrum ni, kita nak keluarkan aluminium daripada dia punya sebatian. Boleh tak? Kalau kamu lihat ferrum ni kurang reaktif berbanding aluminium. So, maksudnya tak boleh. Tiada tindak balas akan berlaku. Okey. So, apa-apa pun logam yang ingin kamu ekstrak tersebut, dia mesti berada di bawah. Logam yang paling reaktif mesti di atas. Contoh beginilah. Okey, contohnya macam ini. So, aluminium tadi, dia boleh kick ferrum daripada sebatian ferrum oksida. Sebab aluminium lebih reaktif berbanding dengan ferrum. Okey, so boleh baca nanti buku teks. Okey, so sedia dengan kamu punya class point. Okey, sedia dengan class point kamu. Okey, boleh masuk tak? Okey. So
soalan ini. Okey, soalan ni dia kata, antara kaedah pengekstrakan logam berikut, yang manakah betul? Yang manakah betul? Stannum diekstrak secara elektrolisis, larutan stannum nitrat, ataupun natrium diekstrak secara elektrolisis daripada leburan natrium iodida. Aluminium diekstrak secara pemanasan aluminium oksida dengan karbon. Ferrum diekstrak secara pemanasan ferrum 3 oksida dengan stannum. Yang mana sesuai? Okey, cikgu close submission ya. Oh, ada lagi pelajar yang nak masuk. Ada seorang jawab D. Ada seorang jawab D. Okey, ada lagi ke yang nak masuk? Okey, cikgu close submission boleh? Okey, cikgu close submission. Cikgu show correct answer. So, jawapannya adalah B. Semua orang salah. Okey, so save for review. So, jawapan yang tadi, kenapa jawapannya B? Natrium diekstrak secara elektrolisis oleh leburan natrium iodida. Kenapa ramai yang jawab C? Aluminium diekstrak secara pemanasan dengan karbon. Aluminium. So, kita tengok aluminium. Aluminium. Kalau dikata dengan karbon, aluminium tak boleh lah. Sebab karbon ni di bawah aluminium. Nampak tak? Kalau kamu jawab C tadi, tengok ya. Kalau kamu jawab C, karbon ni di atas aluminium, tak boleh lah. So, karbon, apa-apa pun cikgu cakap tadi, karbon ni mesti di atas bendanya. So, kalau ni aluminium dah dekat atas kan? So, confirm lah C tadi salah. Okey, so C salah. Okey, boleh ya? So, jawapannya adalah B. Tolong ya, tengok balik. Okey, fahamkan balik. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya ini kamu dah jawab. Okey, kamu dah jawab. Okey, so kita akan pergi kepada bab yang subtopik yang seterusnya iaitu pengaratan. Okey, so kita nak sambung mengenai bab 1.6 iaitu pengaratan. Okey, dalam bab pengaratan ni penting ya. Yang pentingnya adalah bahagian kamu punya, apa namanya cikgu cakap tadi? Eksperimen. Kalau ingat yang bahagian eksperimen tu, cuba tengok nanti. Ingat tak, kita pun pernah buat eksperimen ini. Kalau dia berwarna, kan phenolphthalein tu tukar warna pink. Kemudian kamu dapati dia berwarna, apa namanya? Purple. Apa dapatan daripada eksperimen tu? Sila lihat balik. Sila lihat balik. Okey, so ingat lagi tak? Okey, pengaratan ini berlaku di antara dua kondisi. Okey, apabila kondisi kita terdapatnya keadaan apabila besi tersebut, okey, dia terdedah dengan oksigen dan air. Dua sahaja medium dia. Oksigen dengan air. Okey. So, di dalam bab ini kamu kena tahu yang dua standard pembelajaran. Yang pertama, menghuraikan proses kakisan logam sebagai tindak balas redoks melalui aktiviti. Ini kita dah buat secara bersemuka. Okey. Oh, yang ini nombor 2 kita dah buat. Mengeksperimen untuk mencegah pengaratan besi. Kita lilit dia dengan logam. Ingat tak? Kita lilit dengan logam. So, maksudnya kalau kita nak elakkan pengaratan, so kita kena lilit. Ingat tak kita lilitkan apa paku hari tu? Kita lilitkan dengan logam yang lebih reaktif daripada besi. So kita akan lilit dengan logam yang lebih reaktif daripada besi. Okey, so kita lihat yang ini. Okey, nota dia. Okey, kakisan logam ialah tindak balas redoks iaitu logam dioksidakan secara spontan apabila atom logam membebaskan elektron. So, kalau berlakunya satu kakisan contoh besi. Besi bila dia terkakis, so maksudnya besi tersebut dia akan melepaskan elektron untuk menjadi ion besi. So, ini dia akan terkakis lah. Okey. Kemudian, okey, ini mekanisme ni kena ingat. Okey, kena ingat. Cikgu tak cakap, cikgu tak tipu, kena ingat. Okey, so di sini, dia lebih kurang macam proses sel kimia lah. Sebab dekat sini kita panggil anod adalah sebagai terminal negatif. Ingat tak? Sel kimia, anod, terminal negatif. Sel elektrolisis, anod, terminal positif.
Kena ingat. Cikgu dah ajar dari tu. Di sini kita ada besi. Besi ya. Okey. Di sini ada titisan air. Oksigen masuk. Oksigen masuk, masuk, masuk. So, apakah yang akan berlaku pada step 1, 2, 3 dan 4? Okey, pada step yang 1 ini, besi yang ini, dia akan melepaskan elektron. So, dia akan menjadi ion besi. Okey, ion besi ini pula nanti dia akan, apa yang akan berlaku? Kita akan tengok one by one. Okey, anod dekat sini adalah besi. Dia akan mendermakan atau melepaskan elektron. Tetapi di katod, oksigen, di sini kita ada oksigen dan air, H2O. Oksigen dengan air tadi, dia akan menerima elektron untuk menjadi ion hidroksida. Ion hidroksida. Nampak tak apa beza dengan yang kita belajar sebelum ni? Kalau dalam set elektrolisis, kita akan hidroksida ni akan mendermakan elektron kan? Tapi kat sini dia terbalik. So, sini oksigen dia akan menerima air, akan bergabung dengan air untuk menerima elektron untuk menghasilkan 4 hidroksida. So, apa yang berlaku pada step 1, 2, 3 dan 4? Jom kita lihat. Pada step yang 1. Tengok tadi semua orang buka buku teks yang ada gambar mekanisme ni. Buka buku teks ya anak-anak semua. Permukaan besi di tengah titisan air berkepekatan oksigen yang lebih rendah, menjadi anod. Menjadi anod. Dekat tengah tadi, oksigen dia rendah lah. So, dia akan jadi anod. Permukaan besi. Atom ferrum. Ferrum ni besi tadilah. Besi tadi, dia akan melepaskan elektron. So, dia akan mengalami proses pengoksidaan. Cikgu, macam mana saya nak tahu dia proses pengoksidaan? Kamu tengok dia punya nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan ni daripada kosong menjadi positif 2. Meningkat ke menurun? Meningkat. Meningkat maksudnya proses apa? Pengoksidaan. So ini adalah proses pengoksidaan yang berlaku di anod. So kemudian, elektron yang dilepaskan tadi, dia akan mengalir melalui besi pada hujung titisan. Dekat mana? Dia akan mengalir elektron dekat sini, dia akan berada di hujung titisan. Apa yang berlaku pada step kedua? Step kedua nanti, elektron tadi dia akan mengalir ke titisan, iaitu pada di sini kepekatan oksigen dia adalah tinggi. So, permukaan besi di bahagian ini akan menjadi katod, iaitu terminal positif. Dia akan menerima elektron yang mengalir tadi. So, dekat sini, cikgu cakap tadi apa? Kepekatan oksigen akan tinggi. So, bila kepekatan oksigen yang tinggi tadi, dia akan menerima elektron daripada yang dilepaskan oleh atom ferrum tadi. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian oksigen dia akan larut dalam air, yang ini air. So, kemudian dia akan menerima elektron dan mengalami proses penurunan. Nak hasilkan apa? Nak menghasilkan ion hidroksida. Kemudian apa yang berlaku pada step 4? Pada step 4, tadi kan kamu sudah menghasilkan ion ferrum. So, ion ferrum tadi, dia akan bertindak balas dengan hidroksida. Hidroksida ni daripada mana? Ni. Terminal positif. Ion ferrum tadi terminal negatif. So nanti terminal negatif ni dia akan bergabung hasil daripada terminal negatif akan bergabung dengan hasil daripada terminal positif untuk menjadikan ferrum 2 hidroksida. Dekat sini ferrum ni warna hijau tau. Tetapi karat berwarna perang. Kerana ferrum 2 hidroksida mengalami pengoksidaan lagi sekali. Apa maksud pengoksidaan? Maksudnya dia terima lagi oksigen untuk membentuk apa? Untuk membentuk karat. So, ini adalah karat. Ferrum oksida terhidrat. Ini adalah karat. Ferrum 3 oksida terhidrat. So, ini adalah karat. So, X ini adalah integer dan mempunyai boleh kita pelbagaikanlah berapa dia punya dah ikut kepada bilangan
air, molekul air tersebut. Okey, so faham ya? Cikgu ulang lagi sekali. Cikgu cerita ya. Cikgu cerita. Okey, cerita macam ni. Okey, cerita pengaratan seperti ini. Apabila besi, okey, pada dekat tengah tadi dia kurang oksigen. So, besi tersebut dia adalah sebagai terminal negatif, anode. Dia akan melepaskan elektron untuk menjadi ion ferrum. Okey, kemudian elektron tadi dia akan bergerak di hujung titisan air tersebut, yang mana di sini kepekatan oksigen adalah tinggi, maka elektron tadi, oksigen tadi dia akan bergabung dengan air untuk menerima elektron tadi untuk menghasilkan ion hidroksida. Okey, kemudian ion ferrum daripada terminal negatif akan bergabung dengan ion hidroksida daripada terminal positif. Okey, kemudian kamu bercerita. Sambil kamu belajar tu kan kamu bercerita macam mana mekanisme pengaratan ini berlaku. Okey, kemudian dia akan apa tadi cikgu cakap? Dia akan bergabung, dia akan jadi apa? Ferrum 2 hidroksida. Okey, ferrum 2 hidroksida dia akan teroksida lagi untuk menghasilkan karat. Itulah proses pengaratan. Okey. So, apabila besi tu bersentuhan dengan logam yang lebih elektropositif. Ingat tak besi hari tu kita lilit dengan logam. Contoh logam yang kita gunakan hari tu zinc. Okey. Bila besi kita lilitkan dengan zinc. So, kamu tahu zinc tadi berada di atas besi. Maka adakah pengaratan akan berlaku? Tidak. Pengaratan akan apa? Tidak akan berlaku. Kenapa? Sebab zinc ini lebih elektropositif daripada ferrum. Maka bila dia lebih elektropositif, maka atom zinc yang akan melepaskan elektron, bukan ferrum. Apa-apa pun sebab pengaratan ferrum ini yang melepaskan elektron. Tapi apabila zinc ini kita lilitkan dia, so maksudnya zinc yang akan melepaskan elektron, bukan ferrum. Sebab zinc lebih elektropositif. So dia akan melambatkan pengaratan lah. Okey, dia akan melambatkan pengaratan. So dekat sini elektron yang tadi yang dah terbebas tadi dia akan tidak balaskah? Dia akan tidak balaskan dengan air macam tadi juga. So bila besi ni dia bersentuhan dengan kurang elektropositif. Contohnya stannum ke, plumbum ke, cuprum ke. So yang lebih elektropositif lagi cenderung untuk apa cikgu ajar hari tu? Melepaskan elektron. So maksudnya ferrum ini lebih cenderung untuk melepaskan elektron. Maka pengaratan pun akan berlaku. Faham tak? Faham. Okey. Cikgu cakap, cikgu jawab. Okey. Ingat tau? So kena ingat tu. So ini adalah cara-cara lah pencegahan. Yang penting dekat sini cikgu nak terangkan, cikgu nak ingatkan kamu tengok balik eksperimen. Eksperimen pengaratan yang mencegah tu. Tengok balik buku kamu. Okay, kalau dia pengaratan, adakah potasium hexasulfirat itu akan bertukar warna purple? Kenapa pula dia berwarna pink? Cuba ingat balik. Cuba tengok balik. Soalan tu kerap sangat keluar. Okey, soalan tu kerap sangat keluar. Okey, so cara nak cegah, kita yang pertama, kita boleh cegah dengan permukaan, pelindungan, contohnya cat, grease, lapisan plastik. Okay, ni cikgu cepat sikit lah sebab kita nak buat aktiviti sikit lagi. Okay, pelindungan logam karbon. Okay, kalau contohnya macam mana kat tengah-tengah laut tengah-tengah laut dia guna besi kan. Besi. Dia guna dia bagaimana dia tak berkarat ke? Sebab itu dekat sini dia guna tiang keluli. Besi tadi dia akan sambung dengan tiang keluli. Dekat sini pakai tiang keluli. Kemudian besi disambung pada logam yang lebih elektropositif yang mana dia akan yang inilah. Di sini. Dekat kapal ni pula kalau kamu tengok dia ada bongkah-bongkah zinc.
Zinc ini dia lebih elektropositif daripada besi. Okey. So ini adalah aplikasi dia. Okey, ini aplikasi pengaloyan. So kamu tahu bahawa kamu dah belajar tahun lepas tingkatan 4, alloy lebih tahan kakisan berbanding besi. So nak elakkan dia, kamu pakailah bekailah sudu ke garfu ke daripada keluli karat yang mana benda itu dah alloy. Bila dia alloy, dia akan mencegah daripada pengaratan. Okey, so sedia dengan plus point kamu soalan yang pertama. Okey, soalannya adalah Rajah 5 menunjukkan 4 tabung uji yang mengandungi logam yang berbeza direndam di dalam air. Logam yang manakah paling cepat terkakis? Logam yang manakah paling cepat terkakis? Baca balik siri kereaktifan logam. Siapa yang akan terkakis? Yang di atas ke yang di bawah? Kalau nak cari makan, Ali, Zainal, Fera suka pergi curi anggur Australia. Yang mana satu? Okay, so cikgu close submission. Okay, kita lihat jawapan yang sebenar. So, jawapan dia adalah C. Okay, C. Apa C tadi? C tadi apa jawapan dia? Kita tengok leaderboard. Ada ke pelajar yang... seperti... Okay, Noraini paling yang laju lah. Kedua Syamil, ketiga Miza dan keempat adalah Najwa. Okey, tahniah kepada pemenang-pemenang kita. Okey, so kita pergi kepada, ingat tahu, logam yang bawah sahaja yang akan terkakis. Okey, kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan ni cikgu nak yang ini cikgu tak payahlah. Sebab cikgu dah buat kan. Yang ini ialah contoh cikgu tadi kata. Ingat tak, nampak tak? Beza eksperimen 1 dan eksperimen 2. Cikgu dah bagi dah jawapan hari tu. So, tengok balik buku nota cikgu. Yang kamu buat. Okay, latihan yang ni. Cikgu dah bagi jawapan dah. Tak silap saya masa kelas hari tu. Masa bersemuka. Masa bersemuka, cikgu dah bagi jawapan. Tolong tengok balik latihan yang ini. Okey. Okey, untuk latihan ini pula, cikgu dah bagi dah minggu lepas sebenarnya. Okey, cikgu dah bagi dah minggu lepas. So, kita ada 9 minit. Cikgu nak bahagikan kamu. So, ada berapa pelajar hari ni? So, kita ada 13 tolak 2, 11. Kita ada 11. Okey, cikgu masalah. Okey, kita ada 11 pelajar. Cikgu nak buat breakout group. Kita nak bahagikan pelajar, nak jawab soalan ni. So, nanti cikgu akan tunjukkan kamu soalan ini. Okey, so soalan ini. Kemudian. Okey, soalan ni ada banyak jugalah. So, soalan ni, so soalan ni, so soalan ini. Okey. Okey. Kamu nak buat dalam kelas ke? Tak apalah. Okey, kamu buat yang dalam ni lah. Okey, so cikgu on kan, tak apalah. Tak payah breakout lah. Nanti baru kita breakout. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama. Okey, tengok sini. Okey, tengok sini tau. Okey, yang pertama dia tanya. Okey, nyatakan perubahan tenaga yang berlaku dalam sel 1 dan sel 2. Dan apakah fungsi pasu beliang? So, soalan 2 ni kamu buat dalam kelas point sekarang. Tolong cikgu, nyatakan apakah perubahan tenaga daripada sel 1 dan sel 2. Kemudian, apakah fungsi pasu beliang? Boleh? Okey, so cikgu bagi masa dalam 2 minit. Okey, 2 minit. Okey, tengok dulu ni apa soalan dia sini. Pertama, perubahan tenaga. Yang kedua, fungsi pasu beliang. Okey, ini. Okey, ini ya. Soalan ini ya. Okey, soalan dia ini ya. Okey, faham ke tidak? Faham kan? So, sekarang ni cuba kamu jawab dalam class point. Sel 1 ni apa perubahan tenaganya? Daripada tenaga apa kepada tenaga apa? Sel 2 ni apa perubahan tenaganya? Okey, kita ada 2 sel dekat sini. Satu sel kimia,
satu sel elektrolisis. Cikgu dah ajar apa perubahan dia. Dan yang kedua, apakah fungsi pasu beliang ni? Cikgu pun dah ada ajar apa fungsi pasu beliang. Okey, cikgu bagi masa 2 minit untuk jawab soalan ini semua. Boleh? Nak tengok soalan. Okey, ni tengok soalan. Apakah apakah fungsi pasu beliang? Apa cikgu cakap hari tu? Dia untuk membenarkan elektron ke ion. Elektron ke ion. Membenarkan siapa yang bergerak melaluinya. Okey, sekali lagi. Okey, sel satu ni tenaga apa? Okey, dia menggunakan 2 elektron yang berbeza. Okey, cikgu cakap tadi dia adalah sel kimia. Okey, nampak tak voltmeter dekat sini? So, didetect apa? Tenaga apa? Okey. So, sel 2 ni dia adalah sel elektrolisis. So, dia adalah sel apa? Dia adalah tenaga apa? Apa perubahan tenaga dia? Dia berubah daripada tenaga apa menjadi tenaga apa. Okey, jom kita lihat apakah jawapan kawan-kawan kamu. Ada jawapan? Alhamdulillah, ada yang jawab dah. Okey, so kalau kamu tengok sini, okey, Nurina dia jawab fungsi pasu beliang ialah melengkapkan litar dengan membenarkan laluan-laluan ion. Ya, betul. Okey. Nuraini, tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Ya, betul. Sel 2, tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Ya, betul. Membenarkan pengaliran ion. Ya, betul. Okey, Alia pun sama. Tenaga kimia jadi tenaga elektrik jadi tenaga kimia. Kemudian fungsi pasu beliang ialah melengkapkan ion, melengkapi litar. Okey, tahniah. Okey, tahniah kepada semua. Okey, semasa pun mencemburui kita. Okey, masa memang suka cemburu dengan cikgu. Okey. So, kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Okey. Tadi B, C. Okey, dah sedia? Okey, short answer lagi sekali ya. Okey, short answer lagi sekali. Okey, soalan yang pertama. Kamu hanya tuliskan dia kamu cubalah buat nombor 1, 2, 3 tulis persamaan. Persamaan ni macam tak sesuai nak tulis kat sini je dah. Tulis sel notasi bolehlah. Tak apalah. Cikgu simpan soalan ini untuk waktu tutorial nanti. So, tak perlulah kamu untuk jawab. Okey, cikgu close submission. Okey, so tak perlulah kamu nak jawab sebab masa pun dah jam 11. So, cikgu akan bagi soalan ini di dalam Telegram. Okey, tolong buat dalam buku. So, kita ada soalan B, C dan D. Okey, yang ini pun cikgu tak akan bagilah. Okey, nanti kamu boleh lihat dalam Telegram cikgu. Okey, so 30 minit waktu tutorial jam 1.30. Okey, kalau hari ni kalau tak ada kelas lagi, kamu teruslah buat. Okey, so cikgu ada banyak soalan untuk kamu. Sebenarnya hari ni nak buat breakout group. Tak sempat lah pula. Tak apalah, minggu depan lah. Okey, minggu depan dah exam. Alamak, bila lagi cikgu nak buat ni. Okey, so nanti tolong buat soalan dia sampai E dan F. Okey, E dan F. Dan last sekali adalah seronok tak belajar hari ni. Okey, so terima kasih kepada semua pelajar kelas kimia.